السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم بسم الله السلام. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الذي لا يكون مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. Yang berbahagia kasih Tuhan. Pada sidang hadirin hadirat yang sentiasa mendapat keberkatan dalam hidup di dunia dan di akhirat insyaAllah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang segala kurnia izin dan inayahnya dikurniakan lagi hingga saat ini umur kita dalam keadaan sihat walafiat. Dan mudah-mudahan dengan kurniaan umur dan kesihatan kita pada malam ini dan seterusnya dapat kita gunakan insya-Allah semata-mata taat kepadanya dan menunaikan perintahnya, meninggalkan larangannya. Mudah-mudahan rahmat sentiasa dicucuri ke atas kita dan kepada mereka yang telah kembali ke rahmatullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita sudah berada pada pengakhir zaman, pada penghujung. Dunia dah tua, tinggal waktunya saja. Saat-saat yang tidak boleh tidak kita yakin dan percaya bahawa kiamat itu pasti hadir, pasti tiba. Dan sebelum kiamat itu tiba, ada satu makhluk yang tiba, iaitu disebut Dajjal. Maka kita akan menyambung kuliah kita yang lepas. Jadi tajuk pada malam ini, Dajjal pembawa fitnah dan mempengaruhi manusia untuk dibawa bersamanya ke neraka Jahannam itu. Na'udzubillah. Bagi kita yang Islam, Muslim, beriman, mukmin dan mukminat, mudah-mudahan dijauhkan daripada fitnah Dajjal ini. Sebab itu dalam kehidupan kita ini perlu kita sentiasa mengingati antara satu dengan yang lain. Mudah-mudahan malam ini juga termasuk dalam kita sama-sama mengingat antara satu sama yang lain, bahawasanya kita ini mudah-mudahan jauh daripada fitnah Dajjal. Jadi masuk kepada tajuk kita malam ini, tiada ulama dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah yang mengingkari bahawa fitnah Dajjal sebagai fitnah yang terbesar di dunia hinggalah berlakunya hari kiamat. Hal ini disebabkan pelbagai bentuk keanehan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diizinkannya perkara tersebut dilakukan oleh Dajjal sebagaimana dijelaskan dalam banyak riwayat. Antara fitnah yang dapat dilakukan oleh Dajjal
adalah fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Di antaranya lemah iman dan tidak mempersiapkan diri dengan ilmu agama, iaitu berhati-hati, jaga-jaga. Yang pertama, bersama-sama Dajjal itu ada syurga dan neraka. Ini telah diriwayatkan daripada Uzaifah bin Al-Yaman. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud Dajjal itu buta mata sebelah kiri. Dia kata yang buta itu sebelah kiri. Sangat kerinting rambutnya. Rambut itu kerinting, sangat kerinting. Dan bersamanya didakwa ada syurga dan neraka. Namun hakikat di sisi Allah Subhanahu wa taala, nerakanya adalah syurga dan syurganya adalah neraka. Riwayat Muslim. Dalam hadis ini kita dapat melihat ataupun dapat menyatakan dengan jelas bahawa bersama-sama Dajjal itu ada syurga dan neraka. Dan disebut juga bukti bahawa rupa bentuk Dajjal itu matanya sebelah kiri buta. Tetapi di beberapa hadis mengatakan yang kiri itu yang ada mata. Namun demikian tak salah kalau dari pandangan mana. Kalau dari pandangan mata kita yang berada di hadapannya itu, memang pun di sebelah kiri itu bermakna sebelah kanan dia. Kanan dia yang buta. Daripada hadapannya, mana sebelah kiri yang ada mata yang nampak. Kalau daripada sama sisi, sama-sama dia daripada belakang, kita kata sebelah kirinya itu ada mata, sebelah kanannya itu yang buta. Kan berbeza pandangan tu. Kalau daripada hadapan kita nampak mana yang butanya tu, sebelah kanan dan sebelah kiri daripada pandangan mata. Ya, maknanya kita kata oh, yang ada mata tu sebelah kanan. Ya, sebab kita nampak macam ni kan, tapi sebelah kiri begitu. Baik, yang jelas dalam hadis ini menyebut bahawa dalam keadaan kita ini sangat waktu itu kalau ditakdirkan jumpalah waktu yang sangat kritikal. Kerana beberapa hadis terdapat beberapa tanda kemunculan Dajjal yang Rasulullah SAW jelaskan. Manusia akan mengalami kesukaran dalam tempoh 3 tahun. Pada masa itu manusia akan ditimpa kelaparan yang sangat dahsyat dan haus yang sangat dahsyat. Kerana apa? Pada tahun yang pertama Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada langit untuk menahan sepertiga air hujannya. Maknanya dia tahan itu menahan sepertiga air hujan, 1/3 saja air yang turun, dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan sepertiga tumbuh-tumbuhan. Maknanya tak tumbuhlah ya, segala tanaman-tanaman itu, kerana air yang turun hanya 1/3. Betul tak? Menahan sepertiga air hujan, maknanya 2/3 yang turun, 2/3 yang turun tu hanya 2/3, yang ditahan 1/3 tahun pertama. Tahun yang kedua Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada langit untuk menahan 2/3 air hujan dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan 2/3 tumbuhnya. Kemudian tahun yang ketiga, Allah memerintahkan kepada langit
untuk menahan semua air hujan sehingga tidak setitis pun dapat menjadikannya hujan. Ini bermakna kemarau, dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan semua tumbuh-tumbuhan. Tidak akan ada satu pun yang tumbuh, tak ada satu pun yang tumbuh, dan tidak akan tertinggal binatang yang berkuku kecuali segala apa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita melihat gambarannya seperti itu, ini bermakna manusia ketika itu dalam keadaan sangat kritikal untuk mendapatkan air dan makanan. Sedangkan tumbuh-tumbuhan waktu itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup, termasuklah tumbuh-tumbuhan yang memang kita perlukan sebagai sumber makanan. Begitu juga tumbuh-tumbuhan yang kita tak makan tetapi dimakan oleh binatang, dan binatang itu pula kita makan. Tapi ini kali tidak ada satu pun yang tumbuh di atas muka bumi, dan binatang waktu itu semua mati kecuali yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka suasana yang begitu getir sekali. Pada siapakah kita nak mohon untuk supaya tumbuh semua tumbuh-tumbuhan yang diperlukan oleh manusia ketika? Kepada siapakah yang kita mohon untuk ada sumber air waktu itu? Lain dan tidak bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita bermohon bersungguh-sungguh waktu itu, tetapi Allah tetap langsungkan juga ujian ini dalam 3 tahun berturut-turut. Dalam waktu yang sama datang Dajjal, bersama-samanya adanya syurga dan adanya neraka. Dalam keadaan kita memahami bahawa syurga yang sebenar-benarnya, yang telah pun dihuni oleh datuk kita Adam AS dan Hawa waktu itu. Gambarannya yang berada dalam syurga itu, segala nikmat yang tidak ada satu pun contoh yang boleh digambarkan sewaktu kita berada di dunia ini. Termasuklah sekiranya kita berkehendak dalam keadaan tidak begitu lama, bahkan ada yang mengatakan begitu segera, yang amat sangat, apabila kita memerlukan sesuatu yang kita idam-idamkan. Contoh, apabila kita memerlukan sesuatu, kita dapat dengan segera, ya, di syurga nanti. Kita mahukan makanan, kita dapat segera. Kita mahukan buah-buahan, kita dapat segera. Kita mahukan minuman yang manis, yang seperti madu, kita dapat segera. Umpamanya kita teringin nak makan buah durian. Durian apa agaknya? Musangking, ya? Grade 1, ya? Allah Akbar. Kita dapat makan dalam keadaan yang cukup memuaskan rasa, manis dan lazat. Ya. Kalau diberi offer nak durian kampung ke nak durian di 24, tentu sekali kita jawab durian pula, durian yang terkini, durian duri hitam. Dapat juga kita makan durian duri hitam. Bahkan juga kalau di Bulu Kasam ini ataupun di kawasan sekarang Bulu Kasam, dia ada satu durian yang khas. Apa nama durian itu? Durian Pak Merah, durian merah. Ada satu yang betul nama. Tak betul nama dia Pak Merah. Durian merah. Nama dia merah. Oh, itu bukan sembarang. Kena tulis nama. Kalau tak, memang tak berasa. Tetapi kalau di syurga nanti, apa yang kita nak memang akan dapat. Gambarannya apabila dalam keadaan 3 tahun, yang dalam keadaan itu bermula di tahun pertama sudah menjadi sukar untuk mendapat minuman dan makanan, ditambah pada tahun yang kedua begitu sukar untuk dapatkan makanan simpanan dah habis, ditambah pula tahun yang ketiga kering kontang, haiwan pun mati. Waktu itu jika didatangkan Dajjal kepada mereka yang ditakdirkan hidup waktu itu, ditawarkan oleh
oleh pula yang namanya Dajjal itu ditawarkan. Maka di waktu itu Dajjal akan menyebut, apakah kehendak orang kampung sini contohnya, nak apa waktu ni, minta. Contohnya lah begitu. Dalam keadaan itu digambarkan oleh nanti yang namanya Dajjal itu, yang disebut seperti di syurga itu yang kita sebut tadi tu. Kalau di syurga kita nak apa boleh dapat kan? Itulah gambarannya nanti. Jadi kalau dengan Dajjal itu pun nak apa pun dia boleh bagi. Itulah gambarannya. Tetapi disebut di sini dia kata hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, nerakanya adalah syurga dan syurganya adalah neraka. Bermaknanya apa? Apabila yang dikehendaki waktu itu oleh manusia dalam keadaan haus umpamanya, jadi nakkan apa waktu itu? Tentulah air yang bersih, air yang segar, yang bersih, suci. Nak tu kan? Maka kata Dajjal, nak berapa banyak? Nak berapa banyak waktu itu? Nak berapa liter? Semua dia boleh bagi. Itulah maksud syurga. Tetapi bukan percuma. Maknanya apabila dia beri, adalah perkara yang dia minta. Apa yang dia minta? Dia minta supaya orang yang menerima tadi itu untuk beriman kepadanya, ataupun makna mempercayai tentang Dajjal ini dengan cara yang begitu bagus. Itu baru bab minum, belum bab makan lagi. Nak makan apa waktu itu? Buatnya orang kata nak Kentucky Fried Chicken, Dajjal boleh siapkan tak? Dalam masa serta-merta saja. Nak makan apa? Berani, nasi berani siapa? Haji Sulaiman kan? Tadi bulu kasar. Dia boleh siapkan. Lebih daripada itu. Sebab tu disebut dalam kitab ini, dia kata apa? Hal ini disebabkan pelbagai bentuk keanehan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan diizinkan. Perkara tersebut dilakukan oleh Dajjal. Maka kehendak-kehendak waktu itu manusia dalam keadaan kritikal dari makan dan minum, waktu itu dapat apa yang diimpikan. Itulah dimasukkan surga yang dibawa oleh Dajjal. Tapi itulah kesannya apabila Dajjal memberinya dalam keadaan kesempurnaan mengikut mata pandangan manusia yang ketika itu dalam keadaan yang perit yang amat sangat, maka apa yang diminta supaya percaya kepada Dajjal itu. Dan apabila dah kepercayaan itu diberi kepada Dajjal, maka sempurnalah kehendak Dajjal itu untuk membawanya kepada neraka bersama-sama. Sebab itu disebut dalam hadis ini, maka hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, nerakanya adalah syurga. Maknanya bagi mereka yang tidak pun terpengaruh dengan fitnah Dajjal tadi, dengan yang pembohongan oleh Dajjal tadi, maka orang yang lama tetap lapar, orang yang haus tetap haus, tetapi imannya tetap kuat dan tidak berganjak waktu itu. Maka Allah telah memberikannya satu kebenaran, yaitu syurga nanti miliknya. Itulah yang dimaksud. Tapi bagi mereka yang akan terpengaruh dengan fitnah Dajjal, akhirnya termakan dengan hasutan Dajjal dan akhirnya neraka pula. Allah kita. Maka inilah gambarannya. Tak kala nanti pada mereka yang dipanjangkan umur sehingga bertemu pada ketikanya Dajjal itu keluar. Maka sebab itu dalam keadaan kita ini beriman kepada Allah, maka iman kita perlulah sentiasa diberi servis. Maknanya dia di-injection dengan keadaan kita menuntut ilmu, sama-sama kita beramal ibadah, dan insya-Allah iman itu akan meningkat dan tidak terpengaruh dengan fitnah dan yang cukup besar ini. Kalau di depan matanya waktu itu yang berhadapan dengan Dajjal, dilihat yang begitu indah dan katakan pembohongan yang akan dibawa oleh Dajjal itu, ya, apa yang dinampakkan nanti sepertinya benar, ya, nak buah-buahan diberikan, nak tanam-tanaman pun dihidupkan waktu itu juga. Siapa tak terpengaruh, ya?
Bahkan waktu itu bersama-samanya anak yang kecil. Bersama-samanya waktu itu orang yang sangat kelaparan. Apabila anak-anak kecil ini berada dalam keadaan yang sangat lapar, waktu itu yang diminta ni kepada ibu, betul? Yang diminta ni kepada ayah. Berapa ramai yang boleh tahan waktu itu ya? Berapa ramai yang boleh tahan dengan rengitkan anak-anak waktu itu? Sebab itulah iman itu perlu dididik juga kepada anak-anak kita supaya dapat mengetahui soal tentang apa yang dibawa oleh Dajjal ini. Itu baru yang pertama yang dibawa oleh Dajjal sebagai fitnah yang besar untuk kita sama-sama menyelamatkan diri daripada terpengaruh dengan kehendak Dajjal itu, supaya menjadikan dia itu pengakuan sebagai Tuhan nanti akhir. Itu kehendak dia. Kehendak siapa? Kehendak Dajjal. Kemudian yang kedua iaitu bersama-sama Dajjal ada beberapa sungai yang dipenuhi oleh air. Maka Imam Muslim meriwayatkan daripada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya aku mengetahui apa yang menyertai Dajjal. Maka Nabi dah menyatakan secara jelas bahawa dia tahu apa yang menyertai Dajjal. Bersamanya ada dua sungai yang mengalir, ya, dengan penglihatan mata. Salah satunya adalah air yang putih dan jernih, dan yang lain pula api yang menyala-nyala. Maknanya ada dua sungai. Satu sungai yang bersama Dajjal itu bersih, suci, jernih, dan satu sungai lagi adalah yang berkelihatan api yang sedang menyala-nyala. Maka daripada pandangan mata kita waktu itu ditakdirkan kita nanti, tentu sekali kita akan menuju ke mana? Ke sungai yang airnya jernih dan yang suci. Betul? Tetapi dalam hadis ini menyatakan, maka sesiapa yang menjumpai yang demikian, hendaklah dia mendatangi sungai yang dia lihat sebagai api. Maknanya Nabi berpesan supaya jangan datang kepada sungai yang nampak jernih dan suci tadi. Bahkan disuruh datang ke mana? Ke tempat yang kelihatan air sungai tadi yang menyala-nyala. Itu maksudnya, ya. Tapi kan bagaimana cara kaedahnya? Dia menyebut, Nabi menyebut, caranya ialah datangi sungai yang kelihatan api yang menyala tadi dengan memejamkan mata. Disuruh pejamkan mata. Kemudian tundukkan kepala. Pejam mata, tunduk kepala. Dan minumlah air. Mana minumlah air dari. Kenapa? Kerana sesungguhnya itu adalah air yang dingin. Maka Nabi dah berpesan, kalau nanti nampak kelihatan Dajjal membangun bersamanya dua sungai, satunya adalah yang kelihatan air yang jernih dan suci bersih, satu lagi yang ada nyalaan api. Mana yang Nabi suruh pergi? Agak-agak tuan-tuan pada malam ini ditakdirkan minggu depan, ya, bertemu dengan Dajjal. Ditakdirkan contoh-contoh begitu. Tak mungkin ini sebagai contoh, ya. Ada bersama Dajjal itu dua sungai. Tuan-tuan nak pergi mana? Tuan-tuan nak pergi menuju yang mana? Sungai yang airnya jernih bersih ke sungai yang apinya menyala-nyala? Tuan-tuan nak pergi mana? Ha? Tuan nak ke mana? Kalau ikut hadis ini, tuan nak ke mana? Ke tempat yang nyala, yang menyala. Kenapa begitu? Kenapa? Itulah jawapan bagi mereka yang telah mendengar hadis ini. Tapi bagi mereka yang tidak mendengar hadis ini,
Tiba-tiba berlaku yang waktu yang sama saya contohkan tadi. Di tempat yang umum seperti ini, agak-agak yang lain itu pergi di mana? Yang lain itu pergi di mana? Pergi tempat air yang kerana apa? Kerana barangkali dia tidak dapat mengetahui tentang cerita ini, tentang kisah ini, tentang berita yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Kerana cerita ini, kisah ini adalah daripada yang sebenar-benarnya yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka kenapa pula kita tidak percaya? Sebab itu di antara 3 pengikut Dajjal ini yang paling ramai ialah yang pertama kaum Yahudi. Kaum Yahudi adalah yang paling ramai mengikut Nabi SAW. Mengikut siapa? Dajjal yang laknatullah ini. Yang kedua, siapa dia? Yaitu perempuan yang mudah terpengaruh, yang akan mengikut Dajjal. Dan yang ketiga adalah orang awam yang jahil. Maksud orang awam yang jahil ini apa? Orang yang tidak mengetahui tentang syariat dan agama kita, dan akhirnya seperti inilah yang kita nak masukkan. Apabila dibentangkan nanti oleh Dajjal, ketika itu sungai yang ada air, dan dibentangkan oleh Dajjal sungai yang ada api, mereka berduyun-duyun ke mana? Ke tempat sungai yang jernih. Walaupun tuan-tuan dah beritahu lah. Kalau keadaannya seperti itu, tuan-tuan akan beritahu tak? Akan beritahu. Jangan pergi tempat yang situ tu. Jangan pergi tempat sungai yang jernih. Betul? Tuan-tuan akan pesan dengan itu. Tapi yang tuan-tuan pesan tadi, diikut tak cakap tuan-tuan? Diikut ke tidak? Tidak ikut, bahkan mengatakan kita pula yang tak betul. Yang kau pula, kenapa pula nak pergi tempat sungai yang menyala tadi? Yang nampak sepertinya api. Dia akan membetulkan kita. Dia pula yang akan memperbetulkan kita. Dah nampak api yang menyala, kau nak pergi sana tu buat apa? Dia akan membetulkan kita. Kita kata yang itu tu adalah fitnah Dajjal itu. Yang nampak seperti air jernih, seperti air yang suci, seperti air yang boleh diminum waktu itu adalah fitnah Dajjal. Kita dah beritahu dia, rupa dia tak percaya. Ramai tak akan ke sana, ramai. Maka yang tak berapa ramai yang seperti malam ini, dia akan menuju pula tempat yang ada air tadi, yang ada api menyala. Maka waktu itu dengan kaedah yang betul tadi, caranya ialah pejamkan mata, tundukkan kepala dan terus ambil airnya daripada situ. Nescaya air itu adalah air yang dingin. Tetapi ingatlah, apabila kita dah beritahu dia tetap juga tak ada ikut. Waktu itu barulah dia tahu. Apabila dia telah menghampiri air yang jernih, air yang suci itu adalah perangkap Dajjal. Dan akhirnya mereka yang ke arah sedemikian, maka diminta oleh Dajjal lain dan tidak bukan untuk mengakuinya, untuk beriman dengan Dajjal itu. Maka itulah jalannya untuk Dajjal ini menjadikan seseorang yang akan menerima fitnahnya menjadi pengikut Dajjal yang sebenar. Alhamdulillah. Sebab itu pentingnya majlis ilmu seperti ini. Bahkan bukan kita tidak tahu cerita Dajjal ini, tetapi berapa peratus yang kita boleh tahu dan berapa peratus yang kita boleh dapat jalan untuk penyelesaian. Bukan kita nak cerita pasal muka Dajjal semata-mata. Bukan kita nak cerita pasal kepala Dajjal, badan Dajjal. Tapi cara macam mana kita nak menyelesaikan apabila Dajjal bersama-sama itu fitnah yang besar nanti itu. Ya, tak kali itu katalah tuan-tuan ini berada dalam situasi itu sehingga dapat menyelamatkan orang kampung, itu pun dah cukup bagus dah tu. Dah cukup cantik dah tu nak selamatkan ahli keluarga kita. Tapi kalau keluarga kita juga yang akan menentang nanti, kita tak boleh buat apa. Kerana kita tidak ada kuasa selain daripada hanya memberi nasihat. Itu mujur datang malam ini. Mujur kita dapat maklumat malam ini.
Kalau dengan kita-kita sekali kita dapat maklumat dengan kita-kita sekali, akan sama-sama dengan ke mana? Ke sungai yang nampaknya seperti air. Itulah pentingnya majlis ilmu. Sebab itu disebut dalam majlis ilmu ini, ya, apabila kita semakin kita faham, ada lagi perkara yang kita perlu faham. Semakin kita tahu, ada perlu lagi yang kita tahu. Jadi janganlah sentiasa kita cukup. Janganlah kita merasa kita ni cukup dengan ilmu yang ada. Barangkali kita ada yang terlupa. Barangkali ada yang kita tertinggal. Baiklah kita sama-sama meraihkan dalam majlis ilmu ini dengan sama-sama kita memahami. Mudah-mudahan terselamat kita, ya, dengan Dajjal ini, ya. Dalam ayat ini disebut, sambung lagi, sesungguhnya Dajjal itu buta dan pada matanya ada daging tumbuh yang tebal serta tertulis di antara dua matanya perkataan kafir yang akan dibaca oleh setiap orang yang beriman, baik yang dapat menulis, iaitu membaca Al-Quran, ataupun tidak bermaksudnya demikian, atau dapat membaca perkataan-perkataan Arab, ataupun tidak. Maknanya orang ini boleh juga tahu bahawa tanda kafir itu dekat dahi ataupun antara dua mata itu dapat dibaca oleh semua makhluk, semua manusia. Jadi insya-Allah pada malam ini kita tidak akan terpengaruh dengan beberapa hasutan fitnah Dajjal. Dan seterusnya yang ketiga. Perkara yang ketiga, dia kata apa? Luar biasanya Dajjal itu boleh memerintahkan langit menurunkan hujan dan bumi menumbuhkan tanaman. Itu fitnah yang nombor 3. Bayangkan, sewaktu-waktu tidak turunnya hujan dalam masa 3 tahun sebagai peringkat-peringkat 3 tahun yang ketiga, tidak turun langsung. Datangnya Dajjal, dia boleh perintahkan langit turun hujan. Agak-agaklah kalau orang itu sudah tahu kisah ini, betul-betul depan mata turun hujan dengan kehendak siapa nama tadi? Perintah siapa? Dajjal. Boleh bertahan ataupun tidak iman itu, ya. Bahkan dia kata boleh menumbuhkan pula tanaman. Sedangkan waktu itu tidak ada makanan, sehingga Dajjal itu boleh menumbuhkan. Kalaulah nak makan tepung, nak makan roti canai, ya, nak makan roti canai itu daripada tepung. Dajjal boleh tumbuhkan gandum itu dalam keadaan begitu cepat. Kalaulah dah lama tak makan nasi umpamanya, Dajjal itu boleh tumbuhkan batu. Masya Allah. Kalau dah lama tak makan buah-buahan, oleh kerana dah lama dah tak tumbuh, mati pokok-pokok, dia boleh tumbuhkan batu itu. Mana mungkin yang depan mati itu boleh bertahan kecuali dengan imannya. Maka sebab itu, lain dan tidak bukan, kita sebagai umat Islam perlu memahami dengan bersungguh-sungguh tentang apa yang akan dibentangkan oleh Dajjal ini, supaya kita daripada sekarang ini untuk menguatkan iman kita agar kita tidak terpengaruh dengan fitnah Dajjal. Maka di sini Imam Muslim meriwayatkan bahawa hadis daripada An-Nawas yang bermaksud kami berkata, Ya Rasulullah, berapa lama masa tinggalnya di atas dunia? Baginda bersabda 40 hari, setengah riwayat 40 malam. Badannya dalam hadis ini ditanya oleh para sahabat, Ya Rasulullah, ini makhluk, ini manusia yang nama Dajjal ini berapa lama tinggal dekat dunia? Ya. Kata Rasulullah 40 hari atau 40 malam. Satu hari bagaikan 1 tahun. Maknanya sukatan dia dapat.